sejahtera, saya Nabila Nurliana binti Musa akan memulakan pembentangan dengan menceritakan tentang pengenalan kepada gelandangan. Kewujudan individu gelandangan adalah kerana pelbagai faktor seperti kesempitan hidup, kemiskinan bandar, konflik keluarga, gejala sosial, gangguan mental serta penyalahgunaan dadah. Gelandangan juga bukanlah isu terpencil yang hanya menghimpit negara-negara membangun sahaja. Akan tetapi, gelandangan merupakan isu universal yang turut dialami oleh negara maju. Orang gelandangan bermaksud individu yang tiada perumahan sebenar, kekurangan keperluan asas dan peribadi, serta hidup dan tidur di jalanan. Di Malaysia, data berkaitan gelandangan sukar didapati dengan tepat. Namun, anjung singgahnya ditubuhkan sebagai pusat transit gelandangan merekodkan seramai 6,936 orang gelandangan telah mendaftar masuk di seluruh Malaysia secara sukarela sejak ditubuhkan pada tahun 2011. Isu gelandangan adalah lebih daripada sekadar tidak mempunyai rumah dan tidur di jalanan semata-mata. Namun sebenarnya, gelandangan yang dilihat tidak berumah ini adalah dalam radar perhatian dan bantuan baik oleh agensi yang berkenaan maupun badan-badan bukan kerajaan NGO. Sebagai contoh, dapur percuma makanan yang diberikan oleh agensi dan NGO yang berkenaan bagi individu gelandangan telah mencapai kesepaduan. Jadi, apabila terdapat pihak yang baru bermula dengan kegiatan kesukarelawan ini tanpa merujuk kepada agensi yang telah terlibat terlebih dahulu, ia boleh menyebabkan berlakunya pembaziran dan pencemaran sampah sarap di kawasan sekitar. Kerumitan juga timbul apabila terdapat individu gelandangan yang merupakan penerima bantuan rumah sewa tetapi masih lagi didapati tidur di jalanan. Akibatnya, ada agensi tertentu telah ditubuh tanpa unsur periksa kerana tidak memberi bantuan yang sepatutnya. Jadi, sepatutnya isu gelandangan ini bukanlah semudah seperti memberi ikan yang telah ditangkap kerana walau pancing dan umpan telah diberi, masih ada yang memilih kosong di tepi air. Malaysia mempunyai Akta Orang-Orang Papa 1977 Akta 183 yang diperuntukkan untuk menjaga dan memulihkan orang-orang Papa dan mengawal kutu raya. Definisi Akta Orang Papa ialah seseorang yang didapati mengemis di suatu tempat awam dengan sebegitu cara hingga menyebabkan kegusaran kepada orang yang lazim mengunjungi tempat itu. Seseorang pelesir yang dijumpai di suatu tempat awam sama ada ia mengemis atau tidak, serta yang tidak mempunyai mata pencaharian pada zahirnya atau tempat tinggal yang tidak dapat menyatakan hadirinya dengan memuaskan. Jabatan Kebajikan Masyarakat memberi fokus kepada golongan yang tiada tempat tinggal dan memerlukan perlindungan yang boleh ditakrifkan sebagai orang Papa di bawah Akta Orang Papa 1927. Jabatan Kebajikan Masyarakat secara berkala dan ad hoc sentiasa melakukan operasi bagi menyelamat orang Papa yang terdiri daripada pengemis dan kutu raya. Cabaran yang dihadapi oleh sukarelawan apabila komuniti gelandangan semakin meningkat adalah kekangan sumber tenaga. Dapatan kajian oleh Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia 2013 dan Majlis Belia Malaysia 2010 menyatakan hanya sebanyak 27.1% belia yang menghayati kepentingan untuk melibatkan diri dalam kesukarelawanan. Penglibatan belia dalam kesukarelawanan di institusi keagamaan di Malaysia juga masih berada di tahap rendah. Semangat sukarelawan nampaknya menurun dan ini mungkin disebabkan oleh pembangunan dan pemodenan mengakibatkan manusia hanya memikirkan tentang hidup sendiri sahaja. Penglibatan dalam kesukarelawanan bukan sahaja dipengaruhi oleh faktor ajaran agama sahaja, tetapi juga pengaruh budaya, sejarah dan politik sesebuah negara atau kawasan geografi. Terdapat juga para belia yang hanya menyertai kesukarelawanan hanya kerana wang semata-mata. Sifat penyayang dan prihatin dalam diri kalangan belia semakin menipis mengikut peredaran zaman. Disebabkan peningkatan gelandangan sekarang, organisasi-organisasi ataupun NGO tidak cukup tangan untuk membantu para gelandangan kerana kekurangan ahli sukarelawan. Cabaran yang pertama ialah komitmen yang berterusan.
terdapat banyak cabaran yang dilalui oleh sukarelawan untuk mereka mencapai objektif aktiviti mereka. Cabaran yang paling besar dihadapi oleh para sukarelawan ialah komitmen, sama ada daripada diri mereka sendiri ataupun daripada rakan sukarelawan yang lain. Apabila golongan gelandangan semakin meningkat, komitmen diri para sukarelawan haruslah tinggi dan sentiasa kekal dalam diri mereka supaya golongan gelandangan mereka yang mereka bantu tidak terbiar. Ada sukarelawan yang boleh dikatakan hanya hangat-hangat tahi ayam, iaitu sukarelawan yang hanya bersemangat pada permulaan aktiviti sahaja. Terdapat banyak alasan yang diberikan untuk tidak memberikan komitmen, contohnya mereka tiada masa dan juga tidak mendapat apa-apa ganjaran. Sebagai sukarelawan, kita seharusnya memahami definisi perkataan sukarelawan, skop kerja dan jenis-jenis ganjaran yang disediakan. Sesetengah sukarelawan hanya mengikut pelawaan rakan-rakan sebaya yang ajak mereka menyertai aktiviti sukarelawan tanpa mereka tahu konsep sebenar sukarelawan. Ini adalah antara sebab musabab kenapa ada sesetengah semangat dan komitmen sukarelawan tidak bertahan lama. Untuk menjadi sukarelawan yang tegar, kita juga harus tahu akan tanggungjawab dan tugas sebagai sukarelawan. Tanggungjawab seorang sukarelawan bukannya satu tugas yang mudah. Ia memerlukan komitmen yang tinggi, kekuatan tenaga, kekuatan fizikal serta rohani. Keikhlasan juga harus ditanam di dalam diri setiap sukarelawan kerana hanya keikhlasan dapat membayar kepenatan membantu orang yang berada dalam kesusahan. Untuk mengatasi masalah komitmen dalam sukarelawan, banyak ikhtiar yang boleh diambil supaya semangat sukarelawan itu sentiasa utuh. Sebagai sukarelawan adalah lebih baik untuk kita bergerak secara berkumpulan dalam menjalankan aktiviti. Jika kita bergerak secara individu, banyak perkara dan masalah serta cabaran yang tidak dapat diselesaikan. Lain pula jika kita berkumpulan. Semangat bekerja dalam kumpulan adalah lebih teguh dan berpanjangan. Dalam membina kumpulan, rakan-rakan sekerja adalah contoh anggota kumpulan sukarelawan yang boleh dipilih. Anggota yang dipilih juga haruslah mempunyai ciri-ciri sukarelawan yang tegar dan juga yang ikhlas dalam menjalankan aktiviti. Malah anggota juga harus bersedia menerima tugas dan tanggungjawab yang diberikan dan bukan memilih kerja. Ini adalah kerana tugas sukarelawan amat memerlukan kekuatan tenaga, masa dan kadang-kala wang ringgit. Seterusnya, cabaran yang dihadapi oleh sukarelawan ialah cabaran kewangan di mana sukarela perlu mempunyai bekalan kewangan yang mencukupi untuk membeli keperluan untuk golongan gelandangan seperti makanan, minuman atau makanan segera bagi memenuhi keperluan gelandangan di sesuatu tempat. Organisasi kesukarelaan telah ditubuhkan secara individu ataupun secara berkumpulan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul sepanjang aktiviti kesukarelawan dengan menyediakan perkhidmatan-perkhidmatan dan barangan-barangan untuk diagihkan kepada golongan yang memerlukan. Seterusnya, keperluan kewangan juga perlu diperuntukkan kepada sukarelawan untuk dihantar mereka menghadiri bengkel ataupun kursus kesukarelawan supaya mereka mendapat ilmu pengetahuan dan cara menghadapi golongan yang mereka ingin bantu. Selain itu, mereka juga dapat memperoleh pengalaman, motivasi serta cara komunikasi yang betul dengan golongan yang mereka ingin membantu. Okey, yang terakhir merupakan kekangan masa dan kekangan sumber. Bagi kekangan masa, sukarelawan mempunyai pekerjaan tersendiri dan kerja sukarelawan ini merupakan kerja sampingan. Seperti yang kita tahu, setiap manusia, setiap individu mempunyai pekerjaan hakiki mereka. Dan kerja sukarelawan ini hanyalah merupakan kerja sampingan yang mereka libatkan diri. Apabila berlakunya peningkatan dalam golongan gelandangan ini, maka memang mereka perlu membahagikan lebih banyak masa untuk mendekati gelandangan yang makin meningkat ini di tempat-tempat yang berlainan. Sudah semestinya apabila berlaku peningkatan dalam bilangan golongan gelandangan ini, mereka akan berpecah-pecah di tempat yang berlainan dan tidak akan tinggal di satu tempat sahaja. Maka cabaran yang dihadapi oleh sukarelawan ini, mereka perlu mencapai golongan gelandangan ini di merata tempat dan akan memakan lebih banyak masa jika golongan
jika pihak sukarelawan ini dalam bilangan yang sedikit sahaja. Manakala yang seterusnya ialah kekangan sumber. Apabila meningkatnya golongan gelandangan, maka sumber untuk dibahagi-bahagikan juga seperti makanan asas akan meningkat. Tetapi bagaimana untuk para sukarelawan ini memenuhi permintaan sumber tersebut? Kerana tidak semua golongan sukarelawan ini mempunyai dana yang secukupnya untuk memberi bantuan kepada gelandangan yang makin meningkat ini. Sumber biasanya akan diberi sumbangan oleh pihak-pihak tertentu, tetapi mereka mungkin akan memilih golongan untuk diberi pertolongan tersebut. Contohnya, jika sukarelawan ingin memberikan bantuan terhadap golongan bekas penagih dadah yang berada di sesuatu tempat, maka mereka enggan memberi bantuan. Ini akan menjadikan satu cabaran bagi memenuhi keperluan mereka. Cabaran ini akan dapat diatasi sekiranya semua pihak mempunyai kesedaran yang lebih mendalam terhadap golongan gelandangan ini dan tidak memilih-milih dalam memberikan bantuan dan memberikan bantuan sewajarnya dan secukupnya. Mereka mungkin akan keluar dari kelompok ini jika bantuan sepatutnya disediakan oleh pihak yang sepatutnya dan pihak bertanggungjawab. Kesimpulannya, golongan gelandangan akan makin meningkat jika kos sara hidup makin tinggi, tetapi peluang pekerjaan tidak mencukupi, lebih-lebih lagi di ibu kota. Seperti yang kita tahu, mereka yang berada dalam golongan gelandangan ini merupakan mereka yang tidak mempunyai pekerjaan, mereka yang tidak mempunyai tempat tinggal, mereka yang hidup di merata-rata tempat dan sebagainya. Hal ini berlaku kerana kos sara hidup yang makin meningkat dan mereka tidak mampu untuk memenuhi kos sara hidup tersebut. Maka berlakulah kes-kes gelandangan ini yang seperti tiada tempat tinggal dan tinggal di merata-rata tempat seperti di bawah jambatan, di pinggir-pinggir kota dan sebagainya. Maka apa yang perlu dilakukan oleh pihak bertanggungjawab, mereka perlulah memainkan peranan mereka untuk mengatasi bilangan gelandangan yang akan meningkat jika keadaan masih sama. Apa yang dapat dicadangkan ialah pihak yang bertanggungjawab ini perlu menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan dalam sektor-sektor yang tertentu atau di semua sektor untuk memenuhi golongan-golongan yang tidak mempunyai pekerjaan atau golongan-golongan gelandangan ini. Dan yang terakhir ialah golongan gelandangan ini sendiri perlulah mempunyai kesedaran dalam diri mereka dan ingin untuk memperbaiki diri mereka sendiri. Hal ini kerana mereka perlu berusaha untuk mengubah nasib mereka sendiri dan kehidupan mereka, kerana bantuan tidaklah selalu akan diberikan dan mereka perlu keluar dari zon selesa untuk mencapai satu kehidupan yang lebih baik daripada sekarang. Sekian, terima kasih.